Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa auladana fi dinika. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim al-'azizil hakim. Wa ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat muslimin muslimat rahimakumullah yang bersama pada pagi ini, yang pertamanya saya mengucapkan alhamdulillah, syukur pada Allah kerana diberikan ruang untuk bersama-sama dengan tuan-tuan, sahabat-sahabat dan juga mungkin para pelajar daripada Ruwaq Jawi. Dan juga terima kasih kepada penasihat dan juga Syekhul Ruwaq, penasihat kita Al-Fadil Syekh Ustaz Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir, dan Syekhul Ruwaq kita, tuan guru kita Syekh Ustaz Hairul Nizam bin Husin, dan seterusnya semualah sahabat-sahabat daripada Ruwaq Jawi yang memberikan ruang untuk saya Al-Faqih untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat, tuan-tuan dan perempuan semua, insya-Allah, dengan kadar kemampuan dan juga kadar yang kita boleh sama-sama mengisi masa untuk berbincang dan membaca kitab Safinatun Najah ni, insya-Allah. Tapi sebelum kita meneruskan lebih lanjut pembacaan kitab kita ini, kiranya hari ini lebih pada pengenalan lebih kepada kita permulaan. Mungkin masa pun tidaklah panjang mana, insya-Allah. Kita akan sentuh dan berbincang beberapa perkara dengan kita berpandukan kata-kata aluan daripada Syekhul Ruwaq di mukadimah kitab kita ni. Dan sebagaimana tuan-tuan perempuan maklum, kitab yang kita guna adalah, insya-Allah, kitab daripada Ruwaq Jawi ni, kitab yang dicetak oleh pihak Ruwaq, syarahan dan terjemahan. Kita buat syarahan terjemahan dan syarahan kepada kitab Safinatun Najah. Dan setakat pengetahuan saya, setakat apa pengalaman berjumpa dengan beberapa cetakan ataupun beberapa terjemahan kepada kitab Safinatun Najah, pada saya ini antara yang terbaik lah. Semoga Allah Ta'ala membalas jasa dan memberi kebaikan kepada pihak Ruwaq Jawi dan seterusnya pihak kumpulan yang dipimpin oleh Al-Fadil Syekh Ustaz Hafizal bin Majuri, yang telah berusaha untuk berkhidmat kepada kitab ini dan keluarkannya dalam kita kata rupa yang cukup baik dan cukup memudahkan, insya-Allah, untuk pengajian dan juga untuk kita memahami kandungan kitab ini. Jazakumullahu khairan. Moga Allah Ta'ala memberi sebaik-baik balasan, insya-Allah. Baik, kita pagi ini kita mula dengan, kita ambil di bahagian muqaddimah, kalam aluan. Kita taklah laju-laju lah, kita pelan-pelan, insya-Allah, santai-santai, dan juga kita ambil masa setakat kita kata tidaklah terlampau laju, dan insya-Allah tidak juga terlampau lambat dalam kita bincangkan kitab-kitab kita ini. Jadi untuk mukadimah ini kita dahulukan dengan kita tengok di muka surat, tak ada nombor muka surat lagi ni, nombor roman tu, kalam aluan penasihat Ruwaq Jawi Fadilatul Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir. Kita ambil semualah, kita ambil, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala iradatahu al-khaira
tatajalla fi man ikhtarahu littafaqquhi fid din min ibadihi as-salihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sebaik-baik perkara yang dilakukan oleh seseorang ialah memenuhkan masa kehidupannya dengan menuntut ilmu pengetahuan serta tafaqquh fid din. Ini mukadimah yang didahulukan oleh Tuan Syekh kita, penasihat Ruh Jawi Al-Fadil, Tuan Syekh Ustaz Nazrul Nasir hafizahullah. Tuan Syekh menyebut sebaik-baik perkara yang dilakukan oleh seseorang adalah kita memenuhkan kehidupan kita dengan menuntut ilmu pengetahuan serta tafaqquh fid din. Jadi kita sentuh sedikit tentang hadis yang dibawa oleh Tuan Syekh kita di mukadimah ya. Hadis ini riwayat daripada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu dan masyhur, kita selalu dengar tentang hadis ini, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala ingin memberikan kebaikan padanya, maka Allah Ta'ala akan memberikan faham, faqih baginya dalam urusan agamanya. Kita tengok pada hadis ini ada beberapa perkara yang kita jadikan mukadimah pada pagi ini insya-Allah. Yang pertamanya, daripada hadis ini Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang Allah Ta'ala ingin memberikan kebaikan. Itu dalam mukadimah tu Tuan Syekh kita sebut, mengatakan ja'ala iradatahul khairah. Allah Ta'ala menjadikan kehendak, iradah untuk memberi kebaikan kepada orang hamba ni, fi man ikhtarahu litafaqquh fid din, bagi orang-orang yang Allah pilih untuk mereka tafaqquh fid din. Saya rujuk kepada beberapa syarah, antaranya hasyiah kepada kitab Sittin Masail oleh Al-Imam Syihabur Ramli, dan disyarahkan oleh ini antara kitab-kitab yang terbaiklah untuk kita jadikan rujukan bagi sahabat-sahabat yang pelajarlah beberapa syarah untuk mazhab Syafi'i. Antaranya cuma saya petik bahagian syarahan melibatkan hadis ini. Tuan Syekh mengatakan, Al-Imam Abdul Qadir Imam Abdul Karim Al-Matari dalam bahagian syarah terhadap hadis ini, Tuan Syekh mengatakan, qala rahimahullah, dia kata barang siapa yang Allah Ta'ala man yuridillahu bihi khairan. Tuan Syekh kata kebaikan di sini al-khair digunakan lafaz tanwin, khairan, membawa maksud tanwin di sini lil kamal wa ta'zim. Ini pertama, kita nak sentuh tentang fadilat menuntut ilmu di sini atau fadilat tafaqquh fid din. Rasulullah SAW menggunakan lafaz khairan dengan tanwin. Rasul tidak menggunakan dengan ma'rifah alif lam. Rasul kata menggunakan tanwin lil kamal wa ta'zim untuk menunjuk kepada kesempurnaan dan juga menunjuk kepada ta'zim, besarnya kebaikan yang akan diberikan. Jadi bermaksud di sini ialah kebaikan yang Allah Ta'ala berkehendak kepada seseorang hamba itu dengan cara memberikan dia faham dalam urusan agama ialah kebaikan yang sangat sempurna dan kebaikan yang sangat besar. Disebabkan oleh tanwin di sini adalah tanwin li ta'zim ataupun tanwin lil kamal. Yang keduanya Tuan Syekh kata begitu juga boleh jadi maksud di sini ialah al-kamal, kullul khair, semua kebaikan, apa-apa sahaja kebaikan, ini kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan hidup, kebaikan mati, kullul khair, semua kebaikan. Boleh jadi maksud kamal, kebaikan yang sempurna, ataupun kebaikan yang besar, dan juga kebaikan, keseluruhan kebaikan, semua kebaikan. Kerana tu saya kata kalau al-nakirah ni disebut dalam siyak syarat, dia akan jadi umum, sama seperti mana nakirah sekiranya digunakan dalam ayat nafi, bagaimana yang disebut dalam bahagian kitab usul lah. Jadi kebaikan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, kebaikan yang Allah Ta'ala berkehendak kepada orang-orang yang mengisi masanya dengan menuntut ilmu ni adalah kebaikan yang sempurna, kebaikan yang besar, dan kebaikan yang sangat-sangat
sangat-sangat agung. Dan Tuan Syekh Ahmad Al-Maihi, seorang lagi Al-Muhasyi kepada kitab Hasyiah Sitil Masail juga, ketika mensyarahkan hadis yang sama ni, mensyarahkan hadis, Tuan Syekh kata fi hadzal hadis, dia kata apa, menarik, dia kata Allahumma shalli ala Muhammad. Tuan Syekh kata fi hadzal hadis sirrun latifun, ada satu rahsia yang halus daripada hadis ini, yang Tuan Syekh mengatakan sirrun latifun, dalam hadis ini terdapat rahsia yang halus, wa huwa, saya kata, anna man faqahahu Allahu fi dinih, barang siapa yang Allah Ta'ala memberi faham kepadanya akan urusan-urusan agamanya, barang siapa Allah Ta'ala memberi faham kepadanya akan urusan-urusan agamanya, tawaffahu Allahu alal iman, Allah Ta'ala akan mematikannya di dalam iman. Kata, subhanallah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Dia kata dalam hadis ni terdapat satu rahsia yang halus, sirrun latifun. Man faqahahu Allah, barang siapa yang Allah Ta'ala campak, Allah Ta'ala beri padanya faham akan urusan-urusan agamanya ini, tawaffahu Allahu alal iman, Allah Ta'ala akan matikannya di dalam iman. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam akhbara, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan annallaha yuridu bihi khairan, kerana Rasul sebut dalam hadis ni Allah nak bagi kepadanya kebaikan. Jadi bila Allah bagi kepadanya kebaikan, dia kata apa, annallaha yuridu bihi khairan, Allah Ta'ala nak beri kepadanya kebaikan, wal kafiru la yuridu bihi khairan, jadi orang kafir Allah Ta'ala tidak berkehendakkan baginya kebaikan ini di akhirat nanti. Jadi hadis ni menunjukkan secara tak langsung orang-orang yang Allah Ta'ala beri padanya faham akan urusan-urusan agamanya, orang Ta'ala lorong pada mereka-mereka yang sanggup, kita kata apa, memberi ruang masa dalam aktiviti harian mereka tu untuk mempelajari, menambah faham, menambah ilmu akan urusan-urusan agama ini. Ada isyarat di situ, tanda Allah nakkan kebaikan pada dia, yakni Allah Ta'ala akan matikannya dalam iman. Kerana orang kafir, menurut Tuan Syekh, Allah Ta'ala tidak berkehendak baginya akan kebaikan. Begitu juga disebut oleh Syekh Abdul Karim Al-Matari dalam syarahnya lagi. Tuan Syekh Petit, Syekh kata, yang dikatakan Allah Ta'ala berkehendakkan memberi kebaikan ini, mafhum mukhalafah bagi hadis ini, tak mahulah kita ambil fokus kat hadis ni dulu, baru kita masuk point kita nak bagi sebab apa, kalau bagi saya lah, saya sebut bagi seorang penuntut ilmu, khususnya kita penuntut ilmu dalam bidang agama ni, hadis ini jadi syiar lah, ataupun hadis ini jadi slogan yang selalu kita akan ulang-ulang sebut, selain daripada hadis ikhlas, peringatkan tentang ikhlas, peringatkan tentang niat dalam belajar, tetapi yang akan memberi kekuatan, memberi dorongan, himmah, memberi semangat untuk kita hidupkan diri kita ni dengan aktiviti mempelajari ilmu yang berkaitan dengan agama kita ini. Inilah hadis yang selalu kita kena ulang, bagi semangat pada hati kita untuk kita sibuk, letih macam mana sekalipun, kita akan cari ruang untuk ada bahagian daripada tafaqquh fid din ini. Tuan Syekh kata mafhum mukhalafah bagi hadis ini, maksud sebaliknya daripada hadis ini, Tuan Syekh kata bagi orang-orang man lam yuridillahu lahul khaira aslan, orang-orang yang Allah Ta'ala tak berkehendakkan baginya kebaikan langsung, wahuwal kafir, itulah orang kafir, maka dia tidak akan faham tentang agama ini. Itu tanda mahum mukhalafahnya. Bila Allah Ta'ala berkehendak memberi kebaikan pada seseorang, Allah Ta'ala akan beri dia faham akan agamanya. Jadi tanda Allah Ta'ala tak nak bagi kebaikan langsung, tak ada kebaikan langsung, maka dia tidak akan mendapat faham dan tidak akan mendapat hidayah untuk memahami agama ini. Itulah orang kafir. Ataupun mafhum mukhalafah lagi tu, Tuan Syekh kata orang-orang yang Allah Ta'ala tidak memberikan kebaikan yang sempurna baginya. Dia dapat kebaikan, insya-Allah dunia akhirat dapat kebaikan, tetapi sekiranya dia tidak mendapat faham dalam urusan agama itu, maka kebaikannya itu dari kalangan orang beriman, kebaikan yang naqis, yang kurang. Dia kata apa? Al khairu ghairul kamil, kebaikan al khairu ghairul kamil wa huwa al mu'min al ghair al mutafaqqih. Itulah orang beriman,
tetapi mereka cuai, mereka kurang dalam usaha untuk tafaqquh fid din. Wa man lam yatafaqqah fid din, ini menarik Tuan Syekh sebut, barang siapa yang tidak berusaha untuk tafaqquh, untuk mempelajari urusan-urusan agamanya, lam yubalillahu bihi, maka Allah Taala tidak akan berkehendak, tidak akan tak heranlah, maksud tak heran ni memang Allah tidak memberikan kebaikan kepadanya. Wal a'yadzu billahi taala. Saya kata qad ya'ulu, bahkan orang-orang yang tidak ambil endah langsung tentang nak memahami agama ni, untuk belajar hukum hakam dan sebagainya, saya kata boleh jadi na'udzubillah min zalik, boleh membawa kepada qad ya'ulu bihil amru ilal kufri wal khuruji 'anid din bil kulliyah, na'udzubillah min zalik. Saya kata apa, boleh jadi kecuaian dalam mengambil berat untuk tafaqquh fid din, untuk memahami, untuk belajar agama, untuk luangkan masa untuk tambahkan pengetahuan kita dalam persoalan tanggungjawab perintah-perintah Allah pada kita ni, boleh bawa kepada kekufuran dan boleh bawa kepada keluar daripada agama secara keseluruhan. Na'udzubillah min zalik. Ini bahagian pertama daripada hadis itu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jadi yang dimaksudkan dengan fiqhu fid din, ikut kepada Tuan Syekh Ahmad Al-Maihi rahimahullah, dia kata maksud sini Allah Taala akan beri faham kepadanya, beri faham. Kalau ikut kepada syarah oleh Syekh Abdul Karim Al-Matari rahimahullah taala, Syekh menghuraikan dengan maksud yang lebih, bukan sekadar faham lah, dia lebih kepada apa? Lebih kepada menjadikan dia seorang yang faqih, yakni orang yang betul-betul memahami akan urusan-urusan agamanya. Cuma saya nak petik pandangan ataupun syarah daripada guru saya Al-Fadil Syekh Amru Al-Wardani hafizahullah taala wa ra'ahu. So, Syekh sebut dari sudut huraian kepada maksud ad-din di sini. Kalau ikut kepada syarah oleh Syekh Abdul Karim tadi menyebut apa maksud al-fiqhu fid din. Al-fiqhu macam yang saya sebut tadi, maksudnya Allah Taala beri dia faham dalam urusan agamanya, ataupun Allah Taala memilih dia sebagai orang yang termasuk dalam golongan yang tafaqquh, orang yang mempelajari secara khusus akan urusan-urusan dalam bidang agamanya. Macam saya sebut dalam syarah, mengatakan yakni perkara yang melibatkan hukum hakam syarak, perkara yang melibatkan hukum hakam syarak ini. Tetapi kupasan oleh Syekh Amru Al-Wardani hafizahullah, dia kupas dalam satu dimensi yang lebih luas sedikit. Dan ini orang kata apa, kita kata satu sudut syarahan yang bertepatan sebenarnya dengan kandungan hadis ni. Jika dikaitkan dengan hadis yang kedua dalam hadis matan al-arba'in Imam Nawawi rahimahullah, itulah hadis Sayyidina Jibril. Dalam hadis Sayyidina Jibril, Rasulullah sebut di hujung hadis itu, hadza Jibrilu, inilah Jibril, atakum, datang kepada kamu, yu'allimukum dinakum, mengajak kepada kamu akan din, ini agama kamu. Jadi perkataan din dalam hadis Sayyidina Umar tadi, ataupun hadis Jibril sebagaimana masyhur namanya, menyebut tentang perkataan ad-din, agama. Dan perbincangan sebelum itu adalah Sayyidina Jibril tanya kepada Rasulullah SAW akan persoalan iman, persoalan Islam dan persoalan ihsan. Jadi tiga cabang ini ataupun tiga kerangka ini, inilah yang membentuk akan struktur agama kita. Ini ada bahagian imannya, ada bahagian fiqh hukum hakamnya, itu bahagian Islam, dan ada juga bahagian tasawuf ataupun bahagian ihsan. Ini perkataan ad-din dalam hadis Sayyidina Jibril tadi. Jadi dalam hadis yang kita sedang baca sekarang ni, barang siapa yang Allah Ta'ala hendak memberikan kebaikan kepadanya, Allah Ta'ala nak beri kebaikan yang sempurna, kebaikan yang agung, kebaikan yang azim, dan kebaikan yang kamal, kebaikan yang segala bentuk kebaikan, maka Allah Ta'ala akan beri dia yufaqihu, yufahimhu, menurut syarah oleh Syekh Ahmad Al-Maihi, dia kata yufahimhu, memberi faham padanya fid din, dalam urusan agama. Kebanyakan syarah kita tengok menyebut tentang memberi faham tentang al-ahkam asy-syar'iyyah, memberi dia faham akan hukum hakam syarak. Dan biasanya kita akan, bila sebut dengan perkataan fiqh pula, tafaqquh pula, biasanya kita akan relate khusus biasanya dalam bidang fiqh.
Tetapi syarahan yang lebih luas ni, bila kita kaitkan dengan hadis Sayyidina Jibril tadi, kita akan tengok bukan sekadar ilmu fiqh saja, bahkan apa sahaja yang kita belajar yang mengukuhkan iman kita, yang ni kita belajar ilmu akidah pun termasuk dalam tafaqquh fid din, dan termasuk dalam akan bawa kebaikan dunia dan akhirat. Begitu juga kita belajar ilmu fiqh yang kaitan dengan subjek kita ni, kita Safinatun Najah, kita belajar hukum hakam syarak, hukum hakam fiqh, yakni hukum hakam yang melibatkan perkara-perkara perbuatan mukallaf dan juga hukum-hukumnya. Kita belajar bab wudu, kita belajar bab semayang, kita belajar bab mandi wajib, semuanya ini termasuk dalam ilmu fiqh secara khusus dari segi istilahnya, pun termasuk dalam tafaqquh fid din. Begitu juga apabila kita belajar perkara yang berkaitan dengan bidang tasawuf, ataupun bidang yang disebut sebagai bidang yang membersihkan, bidang yang melembutkan hati kita, bidang yang mengajar kita akan adab-adab dan akhlak ni, kita sebut sebagai ilmu tasawuf, juga termasuk dalam tafaqquh fid din. Sebab perkataan ad-din dalam hadis, sebagaimana disebut dalam hadis tadi, menyentuh ketiga-tiga cabang dan aspek ni. Di apa sahaja kita kata pengajian yang melibatkan tiga rukun agama ni, kalau diikutkan oleh madrasah Syekhuna Syekh Ali Jumaah hafizahullah, dia akan sebut arkanuddin salasah. Arkan bagi agama ni ada tiga, dan rukun agama inilah yang membentuk disebut sebagai satu kataan maqasid al-mukallaf, ataupun maqasid matlamat yang perlu dilaksanakan oleh seseorang mukallaf itu. Daripada tiga rukun agama inilah kita dapat tahu tiga tugas kita. Biasanya kalau kita dengar sebagian sahabat-sahabat dulu ditanya, apakah matlamat Allah Ta'ala ciptakan kita, apakah matlamat Allah Ta'ala hidupkan kita ni, semua akan sebut menjadi khalifah dan sebagainya. Tapi menurut madrasah Syekh Ali dikuraikan dengan tiga cabang agama itu. Daripada tiga itu kita akan tahu kita punya tugas kita dalam alam ini, dalam kehidupan kita ni. Saya sebut tiga tugas seorang mukallaf, maqasid al-mukallaf, yang diambil daripada tiga cabang agama tadi. Itulah yang pertama disebut at-tauhid wal ibadah. Sebagai seorang hamba Allah di atas muka bumi ini, kita perlu mengesakan Allah, dan perlu ibadat di sini Tuan Syekh menyebut dengan maksud kita menghidupkan sifat ubudiyah dalam diri kita. Itulah yang akan tercapai dengan kita belajar ilmu akidah. Kita akan kenal Allah Ta'ala dengan pengenalan yang sebenar. Kita faham sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang tidak selayaknya bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, dan apakah nama-nama bagi Allah Ta'ala yang menambahkan kenal kita kepada Allah Ta'ala. Terlaksanalah tugas yang pertama, itulah tugas mengesakan Allah, dan tugas kita menghambakan diri kita pada Allah. Tanggungjawab yang kedua, selepas daripada kita mengesakan Allah dan juga kita sedar akan realiti diri kita sebagai hamba pada Allah, itulah tanggungjawab yang kedua, ataupun matlamat yang kedua kena capai. Perlulah kita tahu tentang persoalan hukum hakam. Dan tu saya sebut maksud yang kedua adalah maksud al-imarah. Maksud al-imarah. Matlamat daripada al-imarah. Ada masalah ke rakaman? Sekejap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dekat laptop saya ni dia baik. Okey, khair insya-Allah. Baik. Takut ada masalah. Maksud yang kedua adalah maksud al-imarah. Imarah ni kita mengisi aktiviti-aktiviti di atas muka bumi ni dengan aktiviti. Maka termasuklah juga dalam ni dia masuk juga taharah, masuklah juga solat, masuklah juga dalam tu muamalat, masuklah munakahat, masuklah segala aspek kehidupan manusia ni. Kesemua itu termasuk bawah imarah. Bila imarah, maka perlu kepada pengetahuan apakah perintah Allah dan apakah larangan Allah dalam persoalan aktiviti kemanusiaan tadi. Jadi yang inilah yang akan diselesaikan oleh ilmu fiqh. Jadi kalau bahagian mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, dan menyedarkan hakikat ubudiyah ini dilaksanakan dari segi adalah oleh bidang ilmu tauhid, maka bahagian yang kedua untuk melaksanakan imarah yang sahih di atas muka bumi ini, maka akan tercapai dengan seseorang itu mempelajari ilmu yang berkaitan dengan ilmu fiqh. Itulah ilmu yang menyentuh tentang hukum hakam syarak, perintah, panduan perintah dan larangan Allah dalam segenap aspek aktiviti kehidupan manusia.
Dan maksud yang ketiga, matlamat yang ketiga daripada agama kita ini, yang datang daripada matlamat daripada al-ihsan tadi, seseorang tu beribadat pada Allah dalam keadaan hatinya merasai akan Allah Ta'ala sentiasa memantaunya, ataupun dia hatinya seakan-akan sedang melihat Allah Ta'ala di hadapannya. Tadi itulah persoalan hati. Maka maksud yang ketiga disebut maksud at-tazkiyah, tujuan ataupun tugas seseorang hamba di atas ini lah. Yang ketiga adalah tazkiyah. Perlulah dia membaiki, menyucikan dan merawat hatinya daripada sifat-sifat mazmumah dan mengisi hatinya dengan sifat-sifat yang terpuji sebagaimana yang digariskan oleh syarak, dan diisi dengan zikir, diisi dengan amalan-amalan yang akan menyuburkan dan membersihkan hatinya. Jadi tiga ni disebut arkanuddin, iman, Islam dengan ihsan, ataupun dari segi cabang ilmu ialah ilmu akidah, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. Dan tiga ni jugalah yang akan membentuk kita tahu matlamat kita sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini, dan kita tahu matlamat kita sebagai seorang muslim. Jadi kita tahu tiga-tiga inilah juga cabang yang perlu kita dapat dan perlu kita capai daripada cabang-cabang ilmu dan juga cabang daripada pengetahuan yang perlu kita dapatlah, ataupun tugas kita sebagai seorang hamba Allah. Di berbalik pada hadis tadi, tak habis lagi kita kupas kat hadis ni. Maka tanda Allah Ta'ala nak beri kebaikan pada seseorang itu, maka Allah Ta'ala akan beri faham pada dia tentang urusan-urusan akidahnya dengan faham yang benar. Dan juga Allah Ta'ala akan beri faham kepadanya, akan faham tentang persoalan aktiviti, af'alnya, perbuatan hariannya dari segi hukum hakam syarak. Dan Allah Ta'ala akan beri faham pada dia tentang persoalan tanggungjawab dalam melibatkan hatinya. Apakah akhlak-akhlak yang perlu diisi, apakah sifat-sifat keji yang perlu dijauhi. Jadi seseorang itu, tuan-tuan, bila kita bincang ni, saya sebut kita bincang dalam rangka kita sebagai seorang muslim yang biasa. Tak kira lah dia seorang yang mengambil pengkhususan bidang agama ataupun tidak. Maka ni sebagai seorang muslim, ketiga-tiga cabang ini, ketiga-tiga bahagian ini perlulah seseorang itu capai dan dapatkan. Jadi kita selesai daripada hadis ni saja, kita dah selesai sebut perkara yang berkaitan dengan apakah maksud ad-din, apakah maksud ad-din. Yang keduanya, apakah maksud daripada arkanuddin tadi, kita capai maksud bagi seorang mukallaf. Dan daripada situ juga kita dapat tengok makna ataupun maksud yang dikatakan Allah Ta'ala nak beri kebaikan dalam urusan-urusan agamanya. Sebab itulah tuan penasihat kita menyebut sebaik-baik perkara yang dilakukan oleh seseorang, ini kita orang muslim ini, ialah memenuhkan masa kehidupannya dengan menuntut ilmu pengetahuan serta tafaqquh fiddin, menuntut ilmu pengetahuan serta memahamkan dirinya akan urusan agamanya. Terdapat 4 elemen utama di dalam pembinaan kepribadian ilmu seseorang murid. Ini seperti yang telah saya nyatakan dalam kitab Fathul Muta'ali fi Adabil Ilmi wat Talaqqi. Hai saudara yang ku cintai semua, asas tuntut ilmu itu 4 jua. Syaikhun Fattah, yakni guru pembuka. Yang keduanya aqlun rajah, akal bijak penyempurna, akal yang bijak yang menyempurnakan. Kutubun sihah, yang muktamad pegangannya. Ini kata Ahmad, guruku yang mulia. Kesungguhan ini yang paling utama. Da'bun ilhah, menyempurna bilangannya. Jika lengkap bersyarat yang kusebutkannya, bersyukurlah, ini rezeki darinya. Tuan Syekh kita sebut dalam bentuk syair. Semuanya dia punya poinnya tu apa perbincangan seterusnya kita pagi ni. Dia tengok jam kita sebut jalan yang betul untuk menuntut ilmu, ataupun syarat yang tepat untuk seseorang tu mendapatkan ilmu. Tak kiralah dalam ilmu akidah ke, tak kiralah dalam ilmu fiqh ataupun ilmu tasawuf, bahkan cabang-cabang ilmu yang lain sekalipun, tetap melalui proses yang sama. Syaratnya mestilah ada guru, guru pembimbing, Syaikhun Fattah. Yang keduanya akal yang bijaksana, aqlun rajah. Yang ketiga kitab yang muktamad.
Yang keempat, kesungguhan. Kita kupas yang ini, kemudian kita akan bandingkan dengan beberapa sudut yang lain. Bahagian guru yang pembimbing ni Syekhun Fatah, maksudnya guru yang diiktiraf ataupun guru yang berkeahlian dalam bidang yang kita belajar tadi. Ini kaedah, kita kata apa, kaedah yang logik. Secara orang yang berfikiran waras seperti biasa pun, kita tak bincang secara mendalam pun kita faham apa-apa saja bidang untuk kita kuasai, mestilah kita rujuk kepada ahli yang berkemahiran dalam bidang tersebut. Inilah disebut sebagai guru yang membimbing, Syekhun Fatah dalam bidang tadi. Kita dalam bab pemilihan guru ataupun pemilihan madrasah lah zaman kita ni, maka kita kena pilih madrasah ataupun kita pilih guru yang diiktiraf ataupun yang ada kemampuannya sebagaimana diperakui oleh ahli-ahli dalam bidang tersebut. Yang keduanya, akal yang bijaksana ni, fahamlah kita ada kecerdikan dan ada kemampuan faham, maka insya-Allah akan boleh memahami akan ilmu yang kita belajar tadi. Yang ketiga, mestilah ada kitab yang muktamad, rujukan yang muktamad. Maksud muktamad ni rujukan yang diterima pakai, disebut istilah al-jamaah al-ilmiyah, kelompok keilmuan dalam bidang itu. Bila kita nak tahu satu-satu kitab tu muktamad atau tidak, kitab-kitab itu digunakan sebagai rujukan atau tidak, maka kita akan tengok kita kata kelompok ahli ilmu dalam bidang itu, adakah mereka menjadikan kitab itu sebagai kitab yang digunakan, sama ada digunakan dalam tadris, pengajian, ataupun digunakan dalam sebagai maraji', rujukan untuk tambahan bahas mereka, ataupun digunakan sebagai, orang kata apa, ataupun kitab itu ditinggalkan, orang tak pakai. Jadi ini yang dia datang dalam, dia bukan datang dalam satu malam, dia datang generasinya disebut sebagai tradisi keilmuan Islam tu begitu. Kita ada rujukan yang diiktiraf dalam segenap bidang, dan kita lihat madrasah-madrasah seluruh negara, seluruh dunia masih menggunakan kitab-kitab ini, dan kitab-kitab inilah yang diguna pakai dalam rujukan dan juga dalam pengajian. Tahulah kita, maka itu adalah kitab yang mu'tamad, maksudnya kitab yang diterima oleh siapa? Diterima oleh al-jamaah al-ilmiyah, kelompok keilmuan tadi. Kalau kita lihat sesuatu pendapat ataupun sesuatu kitab ataupun seseorang ilmuwan tadi tidak digunakan, maka tahulah kita tu ada perbincangan ataupun kita tak akan pilihlah kitab-kitab tadi. Yang keempat, kesungguhan. Kesungguhan syarat biasa. Menarik, yang saya ingat satu daripada Syekh Ali Jumaah Hafizahullah juga sebut perkara yang hampir lebih kurang sebut syarat pembinaan ilmu. Dia letakkan 5 elemen yang hampir sama. Yang pertama dia letak syekh, guru. Yang keduanya at-talib. Ini beza sikit lah, kita tak sebut. Sebab tapi kat sini akal yang bijaksana tu merujuk pada murid. Akal yang merujuk pada at-talib. Yang pertama syekh, yang kedua at-talib, yang ketiga al-kitab. Kitab maksudnya buku lah, buku. Yang ni kitab yang digunakan. Yang keempat manhaj. Manhaj ni metod ataupun kaedah pengajaran. Sebab bukan semua kitab tu boleh mula kepada semua orang. Bukan semua kitab sesuai untuk pelajar mula. Bukan semua kitab sesuai untuk orang yang peringkat pertengahan. Jadi dia kena ada susunan pengajaran itu sendiri. Selain daripada kitab kita tahu kitab ni muktamad. Tapi boleh jadi kita tak sesuai lagi nak baca. Jadi ada kitab itu perlu pula pada manhaj. Manhaj ni proses ataupun kaedah pengajaran, kaedah susunan peringkat dalam pengajaran tadi yang akan membentuk pembentukan seorang pelajar dengan tepat. Yang keempatnya manhaj. Yang kelima ni menarik, saya sebut al-bi'ah al-ilmiyah, suasana keilmuan. Dalam proses nak bina seseorang ni, kita bincang ni khusus, yang saya sentuh ni khusus kepada penuntut ilmu yang khas dalam bidang itu, untuk pembinaan yang sempurna. Jadi dia perlu ada suasana keilmuan. Bi'ah ilmiah tu dari segi muraja'ah, kawan-kawan, muzakarah, dan dia boleh yang membentuk bila dia duduk dalam satu suasana ataupun sebab tu kita perlu pada kampus. Kalau universiti tu kita perlu pada kampus, kalau sekolah kita perlu pada sekolah. Kalau kata pengajian yang berbentuk, tapi zaman kita ni, zaman Covid dan sebagainya, kita guna medan media sosial ini pun sebenarnya kita kena ingat dia perlu pada satu suasana keilmuan tadi, yang mana dia duduk jumpa guru dia jumpa kawan dia duduk dengan kitab dia, suasana yang ada ibadatnya, ada masjidnya, ada tazkiyahnya, kemudian ada imtihan, ada peperiksaan. Itu semua akan bentuk.
Kalau kurang elemen suasana ilmu tadi, maka kuranglah sedikit pembinaan bagi talib tadi. Jadi kalau menurut Syekh Ali Jumu'ah Hafizahullah, dia letak 5 syarat tadi. Yang menariknya, saya balik Malaysia ni bila jumpa dengan sahabat-sahabat yang menguruskan pengajian-pengajian di pondok, tuan-tuan guru, saya konti, saya dapat ini daripada sahibus samahah, Dr. Luqman Abdullah. Dia sebut arkanul funduk sittatun. Sebut rukun bagi pondok ini ada 6. Arkanul funduk sittatun. Rukun pondok ada 6. Takut saya tak mai. Biasa ingatlah lebih kurang je sebut. Yang pertama mesti ada tok guru lah. Tok guru, syekh. Kemudian talib, pelajar. Yang ketiganya kitab. Pun sama lebih kurang. Syekh, pelajar, kitab. Kemudian saya sebut, dia sebut yang keempatnya masjid. Maksudnya mesti di pondok tu mesti ada masjid. Mesti di sekeliling pondok tu, rumah-rumah pelajar dan rumah tu guru, mesti ada surau ataupun tempat ibadat yang digunakan untuk menyampaikan pengajian. Tu yang keempat. Syekh, talib, kitab, masjid. Yang kelima dia sebut pondok, maksudnya rumah-rumah pelajar tu, pondok tu. Dan lagi satu, tak mai lah. Nanti kalau sempat saya tulis masalah lain lah. Tapi dia susun lah. Sama juga dia susun dalam baik. Tapi bila kita relate empat-empat, yang ini sebut 6, yang Syekh Ali Jumu'ah sebut 5, yang Syekh Nazrul Nasib sebut dalam kitab ni, 4 ini sebut sebagai rukun pembentukan seseorang pelajar. Dia kata apa? Jika keempat-empat elemen ini dipenuhi, maka ianya merupakan anugerah Allah Ta'ala kepada seseorang tersebut, serta sebab kepada pembinaan kepribadian ilmunya kelak. Pemilihan kitab yang tepat, ini baru nak masuk tentang bidang kita lah. Kita sebut secara jelas. Saya insya-Allah akan bincang tentang ni ialah ilmu fiqh. Ilmu fiqh berdasarkan mazhab Imam Syafi'i, dan peringkatnya lah peringkat mubtadi, peringkat permulaan. Safinatun Najah ni Safinah kitab pembuka, nanti kitab tahap awal pengajian dalam mazhab Syafi'i, daripada dua sudut lah, saya lihat daripada 2 sudut. Satu sudut pembinaan pelajar mutakhasis, pelajar yang khusus dalam bidang ilmu fiqh ni. Ini adalah kitab mubtadi. Pada masa yang sama, tahap pengajian yang sesuai untuk orang awam. Maksud awam ni adalah orang yang bukan mutakhasis, bukan orang yang pengkhususan dalam bidang pengajian fiqh. Ianya juga sesuai untuk peringkat awam ni, kita bisa sebut peringkat orang awam lah, peringkat orang yang bukan pengkhususan. Kadang dia perlulah dia tahu, dia nak faham hukum-hukum hakam yang melibatkan amalan-amalan harian. Jadi yang ini juga sesuai untuk pengajian, untuk peringkat masyarakat, untuk faham dan untuk beramal, insya-Allah. Kita kata untuk keperluan taharahnya, untuk keperluan solatnya, insya-Allah kita ini sangat berkat dan sangat bagus untuk digunakan sebagai panduan dalam kelas-kelas takmir. Jazakumullah, jazahum, semoga Taala beri kebaikanlah kepada pihak Ruak Jawi ni, di atas usaha yang cukup, bagi saya cukup baik. Dia dah sediakan satu kitab yang bagi saya cukup baik untuk dijadikan pengajian fiqh takmir di seluruh masjid-masjid surau, untuk fardu ain masyarakat, insya-Allah. Itu saya kata, pemilihan kitab yang tepat di dalam pengajian seorang murid akan membuahkan hasil kefahaman yang baik dan tersusun maklumatnya. Disebabkan itulah para ulama menyusun kitab berbentuk matan, syarah dan hasyiah bagi meraihkan peringkat kefahaman seseorang murid itu. Bagi tingkat mubtadi dalam ilmu fiqh, maka kitab Safinatun Najah adalah antara kitab yang terbaik untuk dipelajari. Yang ni saya minta izin tuan-tuan puan-puan, kita berhenti setakat ni dululah. Hari ini hari yang pertama, kita ambil masa lebih kurang 45 minit saja dulu. Dan saya ulang sebutlah, insya-Allah pengajian kita akan baca ilmu fiqh. Yang keduanya, kitab yang kita akan guna ialah kitab Safinatun Najah yang telah dikeluarkan dan dihasilkan oleh pihak Ruak Jawi. Dan yang ketiganya, kadar yang kita akan sentuh dan kadar yang kita akan gunakan dalam pengajian kita ni, yang ni kita akan bincang lanjut dalam minggu depan, insya-Allah. Kita akan guna ataupun kita akan sentuh dengan kadar peringkat mubtadi, ini peringkat permulaan dalam menuntut ilmu fiqh ni, dan juga kadar keperluan untuk ke semua orang-orang awam masyarakat untuk faham hukum hakam amal ibadatnya,
untuk kita boleh baca dan kita boleh faham dan kita boleh beramal insya-Allah. Kadar itu yang kita akan buat untuk pengajian mingguan kita ni insya-Allah. Jadi saya mohon maaf atas kekurangan pada pagi ini, sekiranya ada kesilapan dan sebagainya. Cuma kita dah sentuh tentang hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin tadi. Kita dah sentuh juga tentang arkanuddin, rukun bagi agama. Dan kita dah sentuh juga matlamat bagi seseorang mukallaf itu, apakah tugas yang perlu dia laksanakan dalam hidupnya menurut agama kita ini. Dan yang keempat tadi kita dah sentuh tentang alat-alat ataupun syarat-syarat yang diperlukan oleh seseorang penuntut ilmu. Moga ada kebaikan daripada perkongsian kita pada pagi ini. Jazakumullah khairan. Terima kasih semua yang melapangkan masa. InsyaAllah kita bertemu pada minggu hadapan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi